arasnya. Dan Syekhul Islam Abdul Qadir Jailani rahimahullah menjelaskan, tidak boleh mensifatkannya, yakni mensifatkan Allah bahwa Allah berada di tiap-tiap tempat ataupun di mana-mana. Bahkan wajib mengatakan sesungguhnya Allah di atas langit, yakni di atas arasy, sebagaimana Allah firman Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yakni Ar-Rahman, yakni Allah bersemayam di atas arasnya. Dan diteruskan oleh Syekhul Islam Imam Abdul Qadir Jailani rahimahullah, beliau berfatwa dan wajiblah memutlakkan sifat istiwa tanpa takwil, yakni tanpa dibincang. Sesungguhnya Allah istiwa dengan zatnya. Allah istiwa dengan zatnya di atas arasnya. Keadaannya di atas arasnya disebut pada tiap-tiap kitab yang diturunkan kepada tiap-tiap Nabi yang Allah utus tanpa bertanya, bagaimana caranya Allah istiwa di atas arasy. Lihat Fatawa Hamawiyah Kubra halaman 84. Begitu juga dalam kitab Al-Ulu Li'alil Azim, Imam Samsuddin Az-Zahabi yang bermazhab Syafi'i ataupun seorang ulama Syafi'iyah menjelaskan dengan 14 dalil Al-Quran, 200 hadis dan 153 ucapan ataupun qaul para ulama ahli sunnah wal jamaah yang membuktikan bahawa Allah bersemayam di atas arasnya dan arasnya di langit. Beliau juga berkata, sesiapa mengingkari Allah di langit maka dia kafir. Lihat Mukhtasar Al-Ulu halaman 137. Begitu juga berkata Rabi'ah bin Abdurrahman, wal juhudu bihi kufrun li'annahu raddu li khabarillah wa kufrun bi kalamillah wa man kafara bi harfin muttafiqun alayhi fa huwa kafirun fa kaifa biman kafara bi sab'i ayatin warada khabar Allah fi sab'i mawadi' min kitabih wal imanu bihi wajibun lidzalik. Rabi'ah bin Abdurrahman berkata, menentang bahawa Allah bersemayam di atas arasnya dan arasnya di langit adalah kufur, kerana menolak apa yang telah dikhabarkan oleh Allah. Siapa yang kufur terhadap firman Allah dan kufur terhadap satu huruf dari firman Allah, maka sepakat ulama bahawa ia adalah seorang yang kafir. Bagaimana tidak dikafirkan seorang yang mengkafiri 7 ayat dan menolak khabar dari firman Allah di 7 tempat dari kitabnya? Beriman dengannya adalah wajib kerana itu adalah tuntutan agama. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang saya kemukakan dalam kuliah ini adalah qala Allah, firman Allah, wa qala Rasulullah, dan sabda Rasulullah. Dan saya bawakan juga asar-asar para sahabat serta fatwa-fatwa daripada ulama muktabar Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, Ibn Khuzaimah, Abdul Qadir Jailani, Ibn Qudamah. Kalau mereka ini tidak faham tentang di mana Allah, tentulah mereka tidak akan mengatakan bahawa Allah di langit. Kita boleh semak bahawa fatwa mereka berdasarkan hadis dan firman Allah. Mereka sepakat mengatakan bahawa Allah itu di langit bersemayam di atas arasnya, dan aras Allah di atas langit ketujuh, bukan meliputi langit. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, semoga Allah memberi berkat terhadap kuliah yang kita kuliahkan pada malam ini. Sebelum saya mengakhiri, saya ingin bertanya, tidak seorang pun daripada imam yang 4 sama ada Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, kalau ditambah begitu juga Abdul Qadir Jailani, yang mengatakan bahawa Allah di mana-mana ataupun Allah tidak bertempat. Saya katakan seperti ini kerana saya sudah puas merujuk di antaranya kepada masyayikh. Saya merujuk dan membaca sendiri kitab-kitab akidah yang ditulis
oleh a'immatul arba'ah, Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Tidak seorang pun yang berfatwa bahawa Allah ada di mana-mana. Mereka sekalian ittifaq, sepakat mengatakan bahawa Allah Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa. Allah itu bersemayam di atas arasnya, dan mereka mengisbatkan apa yang telah diisbatkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan mereka berpegang dengan hadis Rasulullah SAW, amiruha kama ja'at, terima sahaja sebagaimana yang didatangkan, biduni ta'wil, tanpa ditakwil. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan memberi ruang kepada kita untuk menyambung kuliah ini, dan insya-Allah saya akan teruskan dengan kuliah yang berkaitan dengan akidah. Saya akhiri aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك. رواه أبو داود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير.